Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Australia versus India. Jai Hind sir, yang mana India kalah 2-0 dalam saingan pertama Piala Asia Grup B. Gol Australia dijaringkan oleh Irvine dan juga dijaringkan oleh Boss yang dimasukkan di second half. Jadi secara overallnya untuk game ni India more to defend. Mereka memang bertahan dan ada certain point yang mereka cuba untuk counter, tetapi counter attack mereka tidaklah terlalu efektif. Percubaan daripada Sunil Chhetri melalui tandukan itu adalah salah satu percubaan terbaik yang India ada. Dan kalau kita lihat di bahagian pertahanan, nombor 5 India tu boleh digelar sebagai Van Dijk untuk India lah, sebab dia banyak melakukan interception, blocking, area duel dan sebagainya untuk menafikan beberapa percubaan dari Australia. Dan untuk game ni Australia secara orang kata apa, secara nampak ataupun secara kesimpulannya, apa yang mereka cuba lakukan adalah mereka cuba untuk stretch out the game. Bermaksud mereka cuba bermain dengan secara overload di bahagian central dan mereka akan open untuk kepada winger mereka yang hold the touchline di kawasan out wide ataupun wide area, dan mereka akan cuba untuk cross into the D-box lah. Tetapi boleh dikatakan mereka agak mudah dibaca gameplay mereka, dan mereka juga mengharapkan dari segi situasi set pieces untuk mereka menjaringkan gol, yang menyebabkan lack of creativity dan juga movement of ball movement ataupun with the ball movement, menyebabkan Australia tak boleh nak membuat banyak sangat percubaan ke arah gawang India. Jadi banyak hantaran-hantaran yang dilakukan obviously mudah dipatahkan lah. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Kita akan mulakan dengan Australia lah. Australia untuk game ni sebenarnya mereka bermula dengan situasi back 4. Mereka bermain dalam situasi back 4. Cumanya untuk game plan ataupun apa yang diterapkan oleh coach Australia dalam mereka punya tactical is a good thing. Mereka menunjukkan satu performance wise yang bagus dari segi idea di dalam padang, dan juga bagaimana mereka nak menterjemahkan ataupun nak execute the idea mungkin boleh dipertikaikan lah. Tetapi daripada segi the flow of the idea, daripada segi jalan apa yang mereka nak lakukan di atas padang adalah sesuatu yang patut kita puji lah. Okey, Australia, apa yang mereka lakukan untuk game ni adalah pada fasa pertama mereka bermain dengan back 2 dan mereka meletakkan 3 pemain di hadapan. So dalam fasa menyerang mereka akan ada first phase adalah 2-3. So bermaksud 2 center back dan 3 di bahagian tengah. Tetapi yang menariknya tentang 3 di bahagian tengah ni adalah Australia bermain dengan 2 inverted full back. Bermaksud right back dan juga left back pasukan Australia adalah mereka move into the half space. Jadi mereka akan jadi 3 midfield lah. And so di 3 midfield tersebut, 2 tersebut adalah di bahagian kiri mereka letak left back mereka, dan juga di bahagian kanan mereka letak right back mereka, dan pemain nombor 17 Australia adalah memang seorang midfield lah yang memainkan peranan role yang lebih deeper di kawasan tersebut. Jadi mereka akan letak 2-3 di bahagian tengah, dan mereka akan letak 2 mereka punya winger, yang mana winger mereka di bahagian kiri dan bahagian kanan. Kalau belah kanan adalah Boyle, yang mana kedua-dua player ni akan lebih kepada untuk hold the touchline dan akan stay out wide untuk menerima bola. Jadi banyak ball progression dan juga circulation ball pasukan Australia adalah bermula di kawasan middle third. Jadi di bahagian tengah tadi ada 3. Jadi mereka punya formation secara orang kata apa, secara flow-nya adalah 2-3-5. Bermaksud mereka overload in the central area dengan 3 midfield, dan mereka letak 2 attacking midfielder, Irvine di bahagian kiri, pasukan Australia untuk half space, dan juga mereka letak pemain nombor 8 mereka iaitu di right half space, dan mereka letak seorang striker. So it will be a triangle thing lah. Jadi mereka cuba untuk penetrate di kawasan tengah, dan juga ataupun mereka cuba bermain secara lebih narrow, dan dalam masa yang sama mereka staykan ataupun fixkan position pemain winger mereka di kanan dan kiri untuk berada di wide area. Jadi banyak mereka mula daripada bahagian bawah ke tengah, dan mereka akan open ataupun change side, buka game kepada bahagian kanan ataupun kiri. Jadi bila bola dapat kat bahagian kanan ataupun kiri, maka mereka akan cuba cross into the D-box untuk mencari pemain-pemain dalam kotak penalti. Cumanya apabila perkara tersebut terjadi, boleh dikatakan defending wise daripada pasukan India adalah
bagus. Bagaimana India memberikan reaction kepada corak serangan pasukan Australia adalah sangat bagus. Apabila India bermain dengan back 5, iaitu mereka letak 5 back di belakang dan juga mereka letak 3 midfield di kawasan tengah untuk menetralkan bahagian tengah Australia, dan juga mereka letak 2 di bahagian atas lah, ataupun mereka kadang-kadang 5-4-1. Jadi mereka berjaya untuk defend di kawasan tengah, yang mana kawasan tengah tidak terlalu off positioning, menyebabkan mereka sentiasa boleh intercept dan juga block crossing yang dilakukan. Dan di kawasan wide area pun mereka memberikan satu corak agresif dan juga satu peranan yang bagus untuk menghalang winger-winger Australia untuk melakukan cross. So that is a good thing daripada defending out wide. Cumanya apabila mereka terlalu bertahan, boleh dikatakan dalam tempoh 90 minit, 45 minit pertama mereka berjaya bertahan dengan baik, tetapi masuk second half mereka punya disiplin agak loose, yang mana Australia berjaya dapat satu crossing dan satu mistake daripada goalkeeper yang gagal untuk tangkap bola dengan kemas, menyebabkan Australia menjaringkan gol yang pertama lah. Jadi benda tu yang merugikan untuk India. Apabila mereka focusing more to defend, sepatutnya mereka tak boleh nak buat mistake simple macam tu kan. Jadi bila mereka dah kena satu, mereka daripada segi serangan mereka sukar untuk melakukan serangan, sebab mereka nak counter attack. Daripada segi counter attack, numbers of player di bahagian hadapan memang akan kurang. Jadi akan selalu jadi situasi 2v1, 3v2 kan, yang mana lebih memihak numbers kepada pertahanan Australia, dan Australia pula ada kelebihan daripada segi pace dan juga fizikal, maka senanglah untuk Australia patahkan counter attack dari pasukan India. So memang India tak boleh nak buat banyak. Jadi Australia memanfaatkan kesilapan tersebut untuk menjaringkan gol pertama lah. Dan yang perkara yang kedua, kalau kita lihat untuk Australia, apa yang mereka lakukan juga ketika out of possession, ketika mereka tak memegang bola, mereka cuba untuk melakukan early press ataupun melakukan tekanan ke atas pasukan India. Sebab India mereka play from the back, and jadi mereka akan cuba untuk keluar daripada ataupun membentuk build up daripada bahagian bawah. Jadi mereka melakukan tekanan demi tekanan. Ada beberapa perkara yang mereka lakukan telah menyebabkan India buat mistake. Salah satunya mereka dapat peluang yang mana keeper India buat clearance, apabila ditekan dicuba untuk clear, tapi tak clear tak cukup bagus, dapat kat pemain Australia, tapi gagal manfaatkan peluang tersebut dengan sangat baik. So agak merugikan lah. Dan benda positif yang Australia buat sebenarnya adalah di second half, yang mana Australia membawa masuk player seperti McGree yang assist kepada Boss untuk gol kedua, dan membawa masuk Boss yang mana boleh saya katakan di second half kemasukan McGree dan juga Boss memberikan satu influence yang lebih bagus kepada attacking front pasukan orang kata front line pasukan Australia, yang mana mereka lebih efektif dalam situasi 1v1 dan mereka lebih efektif dalam penetration pasukan yang bermain dengan low block, dan juga lebih efektif dalam situasi dribbling dan sebagainya, ataupun bermain dalam angle ataupun tight space lah, dalam ruang-ruang yang sempit. Jadi apabila kemasukan player ni, kita boleh nampak yang player ni lebih berani untuk move ataupun cut in ke dalam kotak penalti untuk beat pertahanan Australia, berbanding waktu first half winger pasukan Australia boleh dikatakan agak kurang daripada segi momentum untuk cut in ataupun melakukan penetration secara run with the ball lah. Jadi benda tu memang orang kata apa, quality dribbling memang terletak pada McGree yang memberikan lebih harapan dan juga lebih variation untuk pasukan Australia menyerang pasukan India. Cumanya dalam efektif ataupun the idea untuk pasukan Australia tu dah bagus, tetapi apa yang mereka perlu fix ataupun mereka perlu perbaiki adalah in term of the midfield. Ivan dan nombor 8 Australia tersebut, mereka perlu lebih kreatif dan mereka perlu lebih banyak bergerak. Off the ball movement is really important. Bila hang bermain dalam situasi tight space ataupun dalam ruang yang kecil, mereka perlu banyak untuk melakukan off the ball movement untuk mereka circulate dan juga mencari ruang untuk melakukan passing-passing yang lebih terbuka. Kalau tak, mereka tak boleh nak keluar daripada tight space tersebut, dan mereka tak boleh nak beat ataupun penetrate pertahanan India yang sangat compact dan juga bertahan secara low block. So that is the one thing lah, mereka perlu banyak untuk create the variation, dan mereka punya fullback yang inverted, jadi mereka perlu advance lagi tinggi dalam kawasan padang untuk backup kepada Irvin dan juga backup kepada nombor 8 Australia tersebut untuk buka ruang, dan juga nombor 17 Australia pun perlu naik lebih higher untuk overload in the central areas kalau mereka nak control lah kawasan
kanan, tengah dan juga kiri untuk mereka buka game, dan juga attract opponent untuk bermain dengan lebih narrow dan create space kepada winger. Sebab the idea adalah mereka nak cuba nak create space ataupun nak exploit ruang kosong India. Mereka nak tarik India lebih bermain secara kecil dan membiarkan ruang di bahagian wide area ada ruang kosong untuk mereka change side dan sebagainya. Jadi idea macam tu hanya 2-3 kali je berlaku kan. Selebihnya boleh dikatakan mereka seakan-akan agak buntu lah. Dan the second one is mereka perlu lebih kepada perbaiki daripada segi passing, hantaran dan sebagainya, lay off dan sebagainya. Sebab mereka perlu faham yang defend kalau mereka bermain dengan compact dan disiplin, maka segala hantaran yang tak berkualiti akan mudah dipatahkan lah. Dan mereka perlu pemain yang boleh attack the ball di dalam kawasan di box untuk receive the ball. So that is benda tentang Australia lawan India. Dan untuk India memang mereka more to defend, dan attacking wise mereka agak kurang. Counter attack physically mereka kurang, numbers of player di hadapan dan fizikal pun mereka kurang. So memang deserve lah Australia menang. Cumanya Australia punya corak permainan tidaklah terlalu memuaskan lah. Itu je lah. Okay, Assalamualaikum.